Assalamualaikum dan apa khabar semua. Nah, kereta Honda HR-V generasi baru pelik siam. Kali ni saya memang duduk jauh lah pada Malaysia. Sekarang saya berada di Phuket, Thailand. Ni nak semata-mata nak pandu uji HR-V generasi baru yang ada di negara ini. Honda HR-V RS model eHEV ataupun hybrid ni akan masuk di pasaran Malaysia, tapi spek dia mungkin lain sikit. Saya rasa mungkin 80-90% yang ada pada model siam ni hampir sama dengan pasaran Malaysia. Generasi baru ni memang cantik habis, memang menawan, memang terliur lah. Kalau saya tengok depan mata ni pun dah memang terliur. Tetapi yang paling penting semua design ni dah totally baru. Kalau kita lihat pada bahagian harapan ini pun, jeriji mesh grill dipanggil. Tapi yang ada yang tombol-tombol kecil ni berwarna krom. Kita lihat pada bahagian bawah ni saja. Untuk varian RS ni, bumper dia agak besar sikit sebenarnya dan mempunyai kemasan warna hitam dan warna krom. Warna biru. Ini adalah model hybrid untuk pasaran Thailand. Kalau kita lihat pada lampu dia ni, kebanyakan semua lampu ni adalah menggunakan lampu LED. Lampu siang, lampu signal, lampu kabus pun semua memang LED. Memang menarik, memang comel sebenarnya. Kita lihat pada bahagian sisi dia pula, dia menggunakan rim untuk versi siam dia menggunakan rim 18 inci dan warna kelabu. Market untuk pasaran Malaysia, saya rasa ni gerbang arch warna hitam ni dengan side skirt warna hitam dengan kemasan krom, yang ini memang confirm ada lah untuk pasaran Malaysia. Tetapi untuk bumbung ni warna hitam, saya tak pasti untuk pasaran Malaysia ada ataupun tidak. Okey, jom kita lihat pada bahagian belakangnya pula. Lampu ni, tail light dia ni nampak putih. Ni bukan dummy putih. Ini memang sebenarnya memang betul-betul lampu LED. Yang bahagian dalam ni adalah kemasan 3D. Memang cukup menarik. Okey, bumper. Ini bumper memang bumper RS. Yang mana bumper RS ni lebar sikit dan mempunyai kemasan krom. Okey, dimensi dia saya difahamkan untuk model HR-V ni dia lebih panjang 39mm dan dia lebih rendah 15mm. Tetapi kalau kita lihat pada bahagian belakang ni, Masya Allah, bentuk kupe memang cantik. Ini adalah USP yang saya katakan tadi, USP untuk versi RS. Model ini yang akan dilancarkan di Malaysia tidak lama lagi. Alright, jom kita lihat pada bahagian dalam pula. Wow, memang bahagian dalam ni memang saya cukup teruja kerana semua warna hitam. Alright, kalau untuk papan pemuka ni, bagi saya dia nampak cukup minimize lah. Tetapi dia menerima gabungan ni kat atas ni material yang keras, cuma dekat sini adalah material yang lembut. Mungkin dia sentuhan kulit kot, mungkin dibalutkan sentuhan kulit. Terlebih dahulu saya nak cerita benda apa yang paling baru yang ada pada model ini. First, ni aircon vent dia ni dah ada butang warna silver. So butang ni dia mempunyai aliran udara ke saya terus ataupun untuk ke atas, aliran udara untuk sebarkan semua. Dan pada bahagian tengah ni dia menggunakan sistem audio 8 inci yang boleh disambung dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Dekat pemandu ni pula, okey, dia mempunyai meter digital bersaiz 7 inci TFT. Untuk bahagian tengah ni, ini saya pernah tengok, tapi mungkin tengok dekat model Civic. Tapi butang dia touch dia ni sedap. Dia macam nak buka peti besi, bunyi tak tu. Bagi saya cukup menarik, cukup ringkas. Tetapi untuk di bahagian tengah ni pula, okey, bahagian tepi ni lembut. So kalau kita letak kaki, tak lenguh, tak sakit kot. Mungkin tak lebam lah kan. Okey, untuk bahagian tombol gear simple, tak ada masalah. Bagi saya biasa je. Cuma di bahagian tengah ni, untuk variant ini dia didatangkan dengan parking elektronik dan juga mempunyai drive mode, dan ini untuk versi siam dia mempunyai hill descent control. Tapi drive mode ni dia mempunyai mode yang berbeza, iaitu mode eco, normal dan sport. Alright, nampak macam Civic pun ada kan ciri-ciri ni. Okey, untuk variant ini, untuk varian siam, dia didatangkan dengan bumbung panoramik dekat depan dan belakang.
Saya rasa tak dapat kot benda ni dekat Malaysia. Tempat duduk dia pula, okey, semua tempat duduk ni dibaluti dengan kulit dan mempunyai jahitan warna merah. Itu saja untuk bahagian hadapan ni. Tidak lupa juga dia ada 8 pembesar suara. Di bahagian belakang, tempat duduknya cukup selesa bagi saya dan ruang kaki ni sangat luas. Saya difahamkan ruang kaki ni dia lebih besar sehingga 35 mm. Kalau saya difahamkan lah untuk besi Thailand. Yang paling penting sekali, dia ada tempat rehat tangan dengan 2 cup holder. Pada bahagian tepi ni, dia mempunyai cup holder sebenarnya. Kawan saya tu kan, dia tanya saya, mana cup holder? Kat bawah ni tak ada. Rupa-rupanya dekat tepi ni cup holder dia. Kat tepi ni, okey. Alright, untuk pasaran kat sini, untuk variant HRV, dia juga mempunyai penyaman udara untuk bahagian belakang. So, tak perlulah penumpang belakang panas. Dan lagi satu, dia mempunyai 2 slot USB. Okey, untuk pasaran Thailand, yang ni saya tak pastilah ada ke tak untuk pasaran Malaysia. Dia mempunyai 2 bom-bom panoramik kat depan, kat belakang. Kat belakang ni macam mana buka? Just buka macam ni. Letak macam ni. Ini cukup nice lah. Cukup nice. Alright. Tapi yang paling penting sekali, lampu dia ni. Touchscreen, okey. Macam dekat kapal terbang business class. Alright, jom kita ke depan. Saya nak try model ni. Power ke tak? Senyap ke tak? Padu ke tak? Jom. Dari segi power dia, model ini menggunakan enjin 1.5 liter kitaran Atkinson yang mana dia menggunakan 2 motor elektrik. Okey, model ni dia menyalurkan 131 PS dengan 253 Nm of torque. Enjin dia sama dengan Honda City dan Honda City Hatchback variant yang paling tinggi tu, yang paling handsome, iaitu RS. Tetapi power dia lebih lagi berbanding dengan model sedan dan model hatchback tu. Apa yang saya rasa memandu model hybrid ni di Phuket, Thailand, saya rasa dia performa dia lebih kurang sama je dengan enjin 1.8 sebelum ini. Tetapi enjin 1.8 sebelum ini dia menyalurkan lebih kurang 140 PS dan 170 Nm of torque. Tetapi torque yang tinggi untuk variant hybrid ni power sangat. Dia macam, bagi saya lah kan, dia ada macam tebus sikit. Itulah kelebihan untuk enjin hybrid ni. Dari segi pengendalian, ya Allah, walaupun dia katakan jarak roda dia sama, lebar dia sama, tetapi performa dia ni agak bagus lah untuk dari segi handling. Mungkin disebabkan untuk pasaran Thailand ni dia menggunakan rim 18 inci dan tayar yang cukup lebar. Jadi untuk handling corner ni, corner leper ni, not bad. Cuma saya rasa untuk penumpang belakang mungkin dia rasa goyang sikit lah. Walaupun suspension dia tidak keras dan tidak lembut, tetapi dia mampu bermain dengan baik. Dari segi MVH, saya boleh katakan kenderaan ini agak senyap sebenarnya. Untuk saya sebenarnya MVH dia sebenarnya dah cukup bagus, dah cukup senyap sebenarnya. Terutama sekali dengan transmisi ECVT untuk kelajuan yang purata. Macam cruise dalam 80-90 tu memang tak bunyi pun transmisi yang masuk, bunyi transmisi tu yang masuk ke dalam ruang kabin. Cuma bila kita tekan throttle sampai habis, yang itu bunyi dia masuklah dan bunyi agak bising sebenarnya. Kalau kita selalu cruise dalam 100-120 should be okay, tak ada masalah sebenarnya. Itu saja saya boleh katakan 100% pemanduan saya daripada Phuket ke Krabi, Krabi ke Phuket balik sebenarnya tak puas. Memang rasa happy memandu kereta ni. Untuk pasaran Malaysia, confirm saya rasa model hybrid ni masuk dengan variant RS, tapi untuk enjin-enjin yang lain saya tak pasti. Tapi apa yang saya faham ataupun yang saya dengar ataupun yang rumours-rumours yang orang katakan, pasaran Malaysia akan bawa masuk 2 model lagi enjin,
iaitu enjin 1.5 NA dan 1.5 turbo. Penat benda ni, daripada Phuket ke Krabi, Krabi ke Phuket. Penat. Tadi saya dah cerita kan pasal luaran, pasal dalaman, pasal pemanduan. Mesti korang nak tahu pasal harga dia pula. Okey, untuk pasaran Thailand dia ditawarkan dengan 3 varian, iaitu E, EL dan RS. Harga dia pula bermula RM125,000 hingga RM151,000. Untuk pasaran Malaysia, ini agak unik sikit sebab saya dipahamkan, saya dengar lah diorang akan ditawarkan dengan 1.5 NA dan 1.5 turbo dan juga hybrid. Saya dengar lah kan. Tapi saya rasa untuk enjin 1.5 NA dan 1.5 turbo tu dia mungkin harga tak lebih pada CR-V. Tetapi untuk hybrid RS ni, saya tak boleh nak kata. Korang tunggu saja pengumuman yang dibuat oleh Motorcar. Korang kena tengok TikTok, korang kena tengok foto kita orang dan tengok juga YouTube. Assalamualaikum dan jumpa lagi.